Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tafsir ringkas mengikut muka surat. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada satu muka surat baru, iaitu muka surat 433 insya-Allah. Kita akan baca pada pagi ini daripada surah Saba. Masih lagi surah Saba, dan kita pada hari ini insya-Allah pada muka surat yang terakhir, sebelum terakhir. Selepas ni kita ada separuh lagi daripada daripada surah Saba ni, dan kemudian kita akan masuk kepada surah yang baru. Pagi ni kita akan baca ayat 40 sehingga ayat 48 insya-Allah. Ayat 40 sehingga ayat 48 daripada muka surat 433 insya-Allah. Pagi ni ayat-ayat yang akan kita baca adalah berkisar sekitar apakah yang dihadapi lagi oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, memang banyak ayat Quran ini dia akan menceritakan perdebatan, terutama ayat-ayat yang di Mekah, iaitu Allah Ta'ala menceritakan perdebatan yang berlaku di antara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menghadapi orang-orang kafir yang tidak mahu beriman. Jadi mereka ni mereka pelbagai tuduhan dan sebagainya dikatakan kepada Nabi, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menjawab apakah perlu dikatakan kepada mereka-mereka ini. Dan juga setengah-setengah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghiburkan Nabi dengan cerita-cerita apa yang telah berlaku sebelum daripada Nabi SAW, untuk mengatakan bahawa sebenarnya, wahai Muhammad, bukan kau sahaja menghadapi perkara ini, tapi perkara ini telah dihadapi oleh orang-orang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum daripada engkau, wahai Muhammad. Jadi oleh kerana itu, jangan sedih, jangan kecewa, teruskan amal, teruskan kerja, teruskan dakwah, teruskan sampaikan Islam, jangan berhenti. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama insya-Allah masuk dalam muka surat 433 pada pagi ini. Sebelum daripada ni, semalam kita telah bersama-sama dalam sesi lepas, semalam sebelum daripada ni, iaitu kita telah melihat perdebatan ataupun tuduh-menuduh yang berlaku di antara orang-orang besar dengan orang-orang yang di bawahan, iaitu orang atasan dan juga orang bawahan yang berlaku. Dan Allah Ta'ala riwayatkan apa yang berlaku kepada mereka pada hari kiamat nanti, iaitu orang-orang bawahan ini akan menuduh orang-orang atasan dan mengatakan bahawa orang atasanlah yang menyebabkan mereka ini tidak beriman. Lalu keadaan ini berterusan sehinggalah ayat yang kita baca pada pagi ini, sebagaimana mengikut sebahagian daripada ahli tafsir, adalah menceritakan bahawa kedua-dua mereka ini akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dikenakan azab. Bagaimana? InsyaAllah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang pertama ni adalah Allah SWT yang pertama sekali menyebutkan wa yawma yahsyuruhum jami'a. Semua mereka tu ialah sama ada orang bawahan ke, orang atasan ke, orang yang telah kafir ini, mereka ini akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya, jami'an, semuanya. Kemudian summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah Taala akan berkata kepada malaikat. Jadi Allah Taala berkata kepada malaikat ni, iaitu Allah Taala bertanya kepada malaikat. Pertanyaan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak tahu. Allah Ta'ala itu tahu apa yang berlaku, sebagaimana juga di dalam ayat-ayat lain, tempat-tempat yang lain, kadang-kadang Allah Ta'ala meriwayatkan, menceritakan apa yang berlaku pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala akan bertanya kepada berhala-berhala, bertanya kepada malaikat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat itu, iaitu ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Mereka ni sembah kamu ke dulu masa atas dunia? Jadi ahaula'i iyyakum, adakah mereka ini kamu, kanu adalah mereka itu, ya'budun, mereka sembah kamu ke dulu? Memang betul Ada sebahagian daripada
manusia ni mereka ni menyembah malaikat dan mengatakan bahawa malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Jadi ini telah berlaku sebab apa? Sebab mereka ni melihatkan benda-benda gaib, benda-benda pelik yang berlaku, kita kata paranormal, dan macam-macam lagi kan benda-benda yang tak mereka tiba-tiba berlaku. Jadi mereka pun startlah mencari benda-benda apakah di belakang-belakang ni semua ni apa. Jadi mereka start sembah benda-benda tu. Jadi Allah Subhanahu Taala meriwayatkan lagi apa dia jawapan malaikat kepada soalan tu. Jadi saya sebutkan sekali lagi kan bahawa soalan ni bukan bermakna Allah Taala tu tidak tahu kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya ni untuk nak menyakitkan lagi hati orang-orang tu, orang-orang kafir tu. Mereka ni sembah kamu ke dulu? Jadi malaikat berkata, qalu subhanak, maha suci engkau, ada pula sembah kami. Jadi malaikat berkata pada anta waliyuna min dunihim, kamulah yang kamulah yang sebenarnya ya Allah, kamulah waliyuna. Bukan mereka tu. Gitu kan. Kemudian seterusnya, bal kanu ya'budunal jin. Jadi malaikat kata apa? Malaikat kata mereka ini menyembah jin, bukan menyembah aku, bukan menyembah kami, tapi mereka tu menyembah jin. Jadi kita tengok pada hari ini kan, dalam penafsiran seperti jalan lain disebutkan al-jin kat sini ialah artinya di sini, jin sini artinya ialah asyayatin. Jadi memang betul kan, pada hari ini kita akan tengok ada orang-orang tu yang menyembah jin. Mereka tu menyembah syaitan, menyembah syaitan kan, macam-macam lah, cari kambing hitam lah kan, gini lah, sembah syaitan. Jadi macam-macam lah tu kan. Itulah yang macam-macam kan. Biasanya kumpulan yang hard rock ke apa benda lah kan, bukan yang Melayu lah kan, biasa kan, ni orang kafir kan. Biasanya ialah mereka ni akan sembah syaitan, adalah upacara mereka menyembah syaitan kan. Jadi ada pula grup-grup rahsia dan sebagainya kan, black ni kan, benda macam-macam kan. Dikatakan pun ada upacara dalam Freemason ke, dia macam-macam lagi kan. Semua benda-benda ni mereka ni adalah rupanya memang betul apa yang telah berlaku dulu ni, yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita ni, memang benda ni pun sedang berlaku, menyembah syaitan kan. Dan benda ni bukan baru kan, sebenarnya di zaman Firaun lagi dah ada benda ni, di zaman dulu dah ada lagi, iaitu golongan-golongan yang menyembah syaitan ini, menjadi hamba kepada syaitan. Jadi malaikat ni berkata ya'budunal jin, mereka ni menyembah jin, iaitu syaitan. Aksaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan daripada mereka ini beriman kepada syaitan itu. Kenapa dia kata ulama tafsir berbincanglah kenapa dia kata aksaruhum, kenapa tak dia kata kesemua mereka. Jadi ada banyak pendapat dekat sini kan, tapi di antara pendapatnya mengatakan bahawa tidak semuanya mereka itu menyembah syaitan, ada juga menyembah yang lain. Gitu kan, maknanya betul juga kan, betul lah kan, ada yang menyembah bukan syaitan saja, tapi tak menyembah apa-apa pun langsung pun ada kan, iaitu free thinker ke, atheist ke, komunis ke. Itu tak ada apa-apa, syaitan pun tak ada apa yang tak ada kan, yang ada tu diri mereka saja, otak mereka saja kan, hawa nafsu mereka saja kan. Iaitu mereka mengambil Tuhan-Tuhan, mengambil nafsu mereka tu sebagai Tuhan kan. Ittakhazu ahbarahum dam'aman, iaitu mereka ini telah menjadikan ahwa'ahum tu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan ni apa? Maksudnya ialah sembahan-sembahan mereka. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, terus dari kita, falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a wala darra wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban nar allati kuntum biha tukazzibun. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka ni, pada hari ini tak ada siapa pun yang boleh memberi manfaat, tak ada siapa pun yang boleh memberi mudarat. Tu dia kata, kamu ke, sembahan kamu ke, tak ada siapa-siapa yang boleh tolong. Even sama-sama kamu pun tak boleh tolong. Jadi kan Allah Ta'ala kata la yamliku ba'dukum li ba'din, sebahagian daripada kamu kepada sebahagian yang lain tidak boleh apa ni, tak boleh la yamlik naf'an, tidak memiliki naf'an, tidak memiliki darran. Yang benda maknanya kebaikan, keburukan ke, tak boleh. Hari ini tak ada, hari ini hari pembalasan, hari akhirat tu. Wa naqulu lil ladzina zalamu,
kami akan kata, Allah Ta'ala kata, kami akan berkata kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah kamu azab ini. Yang mana? Yang kamu tak percaya sangat dulu tu. Kuntum allati kuntum biha tukadzibun. Dulu kamu tak percaya. Ni dia ada ni. Tapi segala-galanya telah terlambat, tak boleh lagi. Jadi insya-Allah kan kita semua kan ingat kan bahawa benda-benda ni semua Allah Ta'ala ceritakan untuk tak nampakkan. Bila kita baca Quran tu kan kita terasa benda-benda ni kan, supaya kita ni merasai, memahami. Sebab itulah pentingnya kita ni kena faham Quran tu kan. Kena supaya apa? Supaya kita dapat merasai apa yang Allah Ta'ala nak sebut tu. Kemudian wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftara. Jadi sekarang ini Allah Ta'ala cerita lagi apa yang berlaku ketika Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya. Jadi apakah yang dikatakan? Iaitu, jadi apabila Nabi ni membacakan ayat-ayat kepada mereka, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu akan menyampaikan, itu tugas Nabi, menyampaikan mesej, menyampaikan kandungan, menyampaikan ayat Quran itu kepada mereka. Bukan hanya membacakan sajalah, tapi maknanya memberi faham kepada mereka, menceritakan kepada mereka apakah benda yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada mereka, kepada manusia itu. Jadi kemudian wa iza tutla alaihim ayatuna, bila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, kepada orang kafir ini, bayyinatin, dan benda tu dengan jelas maknanya dengan explanation, dengan jelas, mesejnya sampai. Kemudian qalu ma hadza, jadi apa yang mereka kata? Ini adalah Allah Ta'ala riwayatkan tuduhan-tuduhan yang biasanya dikatakan oleh orang-orang yang menolak Islam ini kepada orang yang menyampaikan Islam. Dia kata apa? Ni dia kata rajulun yuridu an yasuddakum. Ini lelaki ni orang ni, kalau sekarang ni kan, ini orang-orang yang nak menyekat kita daripada apa? Daripada apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kita dulu. Kita dah sembah elok-elok dah kan, kita duduk buat elok-elok dah kan benda ni kan. Tiba-tiba dia ni datang, dia kata benda ni salah, macam-macam. Jadi dia tak sebutkan Muhammad kat sini, perkataan Muhammad, tapi dia sebut rajulun. Bila disebut rajulun ni ada lelaki ni, lelaki. Jadi itu sebenarnya adalah lafaz yang menunjukkan kepada merendah-rendahkan Muhammad tu. Padahal Muhammad ni adalah orang yang mereka puji dulu kan. Tapi sekarang ni no. Muhammad ni ada lelaki ni, dia ajak benda kepada. Jadi bila sebut perkataan macam tu dia tak sebut perkataan Muhammad tu, itu menunjukkan bahawa mereka ni sangat-sangat merendahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ataupun Muhammad ni orang yang dihinakan lah pada ketika itu bila dia menyampaikan Islam. Kemudian yang kedua apa yang mereka kata? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan kata wa qalu ma hadza illa ifkum muftara. Mereka katakan semua benda ni yang Muhammad cakap ni semua ni mengada je ni kan, tak ada apa. Dia kata wahyu ke, dia kata apa, sebenarnya tak ada wahyu-wahyu pun. Gitu Kemudian wa qala allazina kafaru. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia kata wa qala allazina kafaru, berkata orang kafir tu lagi, lil haqqi, terhadap al-haqqu, terhadap sama ada mesej ataupun terhadap Quran tu sendiri. Dia kata apa? Lamma ja'ahum, apabila datang kepada mereka, apabila mesej tu datang kepada mereka, apabila Quran tu datang kepada mereka, in haza illa sihrum mubin, semua benda ni sihir belaka ni. Jadi Quran tu tengok, Quran ni buku sihir ni. Ni sihir ni, kalau baca banyak-banyak ni apa benda dia nak sihir kita, jaga-jaga. Jadi bila sihir ni artinya apa? Jangan duduk dekat dia, jangan dengar dekat dia. Kalau dengar banyak-banyak nanti dia akan masuk dalam kepala kamu, dia akan kacau pemikiran kamu. Sebab itulah mereka ni kan mengganggu Nabi, membuatkan perkara-perkara yang menyebabkan supaya orang jangan dengar. Sebab dia kata sihir. Jadi bila sihir ni orang takut kan, jaga dia tu nak sihir orang tu. Kalau kita kan, kalau kita di bandar ke di mana, kalau kata jaga-jaga, ataupun dalam media sosial jaga-jaga kan, kalau kereta ni datang ni, ataupun orang yang berpakaian macam ni, jaga tu, dia boleh sihir orang tu. Kita biasa kalau tengok orang macam tu, kita memang lari kan, kita akan takut kan. Sebab apa? Takut kena sihir. Jadi begitulah yang dikatakan oleh orang Quraisy ni kepada Muhammad, bila Nabi kita ni nak bacakan ayat Quran, nak mengajak ke, nak bercerita kan, jaga-jaga dia kata tu, dia nak sihir orang tu.
Jadi memanglah orang akan jadi takut kan. Sebab apa, tengok ramai dah orang yang dikatakan telah termakan sihir, iaitu mereka orang yang mengikut dia. Jadi Muhammad tu kan, jadi pengikut Muhammad. Seterusnya, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Ayat 44 ni, ayat 44 ni ialah dia nak sebutkan tentang apa ni, Allah Ta'ala nak beritahu dakwaan mereka tu 3 perkara kan. Dakwaan yang pertamanya ialah Rasul ni akan menghalang tu, dia nak halang kita daripada sembah apa-apa, dia nak putuskan kita daripada apa yang telah kita buat mengikut tok nenek kita dulu tu. Yang kedua, semua yang dibawa ni mengada-ngada, benda tak ada pun, benda tak betul pun, bukan wahyu pun, bukan daripada Tuhan pun. Yang ketiga, dia kata apa ni adalah sihir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 44 ini nak beritahunya bahawa apa yang mereka katakan tu, adakah benda ni telah datang, ada kitab ke, mereka baca dalam kitab tertentu ke, nak mengatakan bahawa apa yang Muhammad datang ni adalah salah? Tak ada. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kat sini kan, wa ma atainahum min kutubin yadrusuna. Tak ada pun buku yang ceritakan pasal benda tu. Mereka ni tak ada dalil, mereka ni bercakap ni ikut fikiran mereka kan. Mereka fikir, kemudian cari idea, kemudian kata oh ni Muhammad ni gila, oh Muhammad ni sihir, oh Muhammad ni. Tak ada pun, tak ada dalam buku. Tu nombor satu. Maknanya kat sini kan, kita kata reference yang tak ada kan. Reference, kajian yang awal. Kita kata kalau kita kan, maknanya kita zaman moden kan, cara akademiknya ialah oh ada kajian telah dibuat, ada empirical study telah dibuat, gini-gini kan. Tapi Allah Ta'ala sebutkan kat sini, tak ada benda-benda tu semua. Kemudian apa ni, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Dan tak ada pun orang yang datang cerita memberi peringatan, artinya lah memberi peringatan bahawa ni nanti akan ada Muhammad ni, nanti seorang ni akan ceritakan benda-benda macam ni, dia ni jaga-jaga, jangan. Tak ada pun benda tu, tak ada orang datang cerita pun, dan tak ada buku pun yang menceritakan benda ni. Maknanya kita katakan interview pun tak berlaku, dan juga study research pun tak ada, kajian terdahulu tak ada. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ayat 45, wa kazzabal lazina min qablihim wa ma balagu mi'syara ma atainahum fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Allah Ta'ala menceritakan, menjadi hiburan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu apa, sebenarnya apa yang sedang berlaku ni kepada kamu ni wahai Muhammad, sebenarnya telah berlaku terhadap nabi-nabi sebelum daripada kamu. Kaum-kaum dahulu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat bagaimana? Allah Ta'ala sebutkan kat sini, wa kazzabal lazina min qablihim. Sebelum daripada orang Mekah ni, orang kaum terdahulu pun telah mendustai nabi-nabi mereka. Wa kazzabal lazina min qablihim. Orang sebelum daripada mereka pun mendustai rasul-rasul yang terdahulu. Kemudian wa ma balaghu mi'syara ma atainahum. Dan mereka ini tidak sampai pun 1/10 daripada apa yang kami berikan. Ulama tafsir menceritakan, memberi penafsiran terhadap apa yang dikatakan 1/10 ni. Jadi ada dua pendapat di sini, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa 1/10 ni iaitu minta maaf wama balagu, mereka itu tidak sampai. Apa tidak sampai 1/10 tu? Orang terdahulu ke tak sampai 1/10, ataupun yang kaum Mekah ni tak sampai 1/10. Ada dua kan, ada satu kumpulan iaitu orang dulu. Sebab kalau ikut ayat sebelum ni, wa kazzabal lazina min qablihim, orang-orang yang sebelum daripada kaum Quraisy ini, mereka ni telah mendustai nabi-nabi mereka, dan mereka ni tak sampai 1/10. Jadi mereka tu siapa? Mereka tu Quraisy ke ataupun orang terdahulu tu? Ada dua pendapat sini. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa orang terdahulu tak sampai 1/10. Tak sampai 1/10 apa? Iaitu dari segi dakwahnya, dari segi isinya, dari segi wahyunya, dari segi apa yang disampaikan tu oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan kamu sekarang orang Quraisy dapat maknanya 10 kali ganda. Sepatutnya kamu ni taklah kafir macam ni. Orang terdahulu tu 1/10, tapi mereka kafir. Kamu dapat 9/10, 1/10, 9/10 kan, tapi kamu kafir. Itu pendapat yang pertama. Jadi ini pun sebenarnya adalah nak menunjukkan bahawa teruknya kamu ni, dapat banyak pun tak faham-faham juga, gitu.
Pendapat yang kedua, ahli tafsir mengatakan, iaitu tafsir ini disebutkan di dalam Al-Wasit, disebutkan oleh Imam Al-Razi. Dia kata macam ni, dia kata wama balaru kat situ ialah orang Mekah, bukannya orang kaum yang terdahulu. Jadi kaum yang terdahulu telah mendustai nabi-nabi mereka, dan orang Mekah sekarang kamu ni pula ni tak sampai 1/10 pun daripada apa, bukannya ataina tu yang kami beri tu, bukannya apa ni, wahyu, bukannya apa ni, message, tapi apa yang kami beri tu ialah harta. Apa yang kami beri ialah apa? Panjangnya umur, apa lagi, kekuatan. Jadi dalam jalan lain disebutkan 3 perkara ni, iaitu Allah Ta'ala telah berikan kepada kaum terdahulu ni. Yang pertama sekali ialah kekuatan. Memang al-quwah kan, kekuatan mereka tu hebat, boleh cabut pokok, boleh bina piramid dan sebagainya. Itu yang pertama. Umur mereka panjang-panjang, ratusan tahun kan. Kemudian tu lagi yang kan, harta mereka ni sangat-sangat banyak. Kita kata harta kita banyak sekarang, tak. Harta kita ni kadang-kadang pusingan kan, tak ada benda pun sebenarnya, bukan emas dan perak kan, tapi harta mereka tu dahsyat kan, harta zaman dulu kan. Pergi ke mana harta tu sekarang, wallahu alam bisawab, kita tak tahu. Tapi kita tengoklah kan, Firaun tu kan, dia buat semua benda dia tu daripada emas. Bayangkan Firaun yang dia kebumikan tu kan, yang sekarang hilang tak tahu ke mana. Jadi kita nak cerita sini ialah Allah Ta'ala sebutkan apa yang Allah telah berikan kepada kaum-kaum terdahulu tu sebenarnya sangat-sangat banyak, dan apa yang diberikan kepada kamu wahai orang Quraisy ni hanyalah tak sampai 1/10 pun. Wama balagu mi'syar. Mi'syar tu 1/10 ataupun usyur. Dia ada 2 bahasa kan, ada 2 benda cara sebut kan. Satunya disebut mi'syar, satunya disebut al-usyur, 1/10. Jadi maknanya orang Quraisy ni dapat sikit je daripada, tapi yang dulu tu ke mana mereka pergi? Orang kaum-kaum terdahulu tu yang mendustai rasul-rasul tu, mereka, Allah Ta'ala sebutkan kat sini, iaitu benda fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Mereka tu mendustai rasul-rasul suku. Allah Ta'ala katakan rusuli fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Tengok bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, dan Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Jadi kalau kamu ni apalah sangat kan orang Quraisy kan, dan kalau kita sekarang lah apa tak lagi. Tengok kan, baru semalam kan ribut taufan daripada lautan Pasifik telah kena ke Jepun, telah kena ke Korea Selatan kan. Jadi itu baru sikit tau. Tengok dah habis dah terbang, habis dah rumah-rumah, habis dah bangunan boleh runtuh kan. Baru angin tu tak kuat lagi kan, ribut tu tak kuat lagi. Kalau Allah Ta'ala lagi kuat lagi, apa nak jadi kan tau. Jadi menunjukkan kekuatan manusia ni sebenarnya tak ada apa nak bandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ni nak hancurkan, dia boleh hancurkan. Jadi sebab itulah jangan kazzabu rusuli, jangan dustai. Mendustai rasul ni, tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi tu, satu benda yang sangat dahsyat Kul innama a'izukum biwahidah. Kemudian seterusnya ialah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi ni supaya katakan innama a'izukum, aku nak beri nasihat kepada kamu satu benda saja, biwahidah. Ulama kata situ ialah bi kalimatin wahidah ataupun bi khislatin wahidah, satu benda, satu point aku nak cerita kepada kamu. Aku nak beri nasihat ni. Dia kata antaqumu lillah. Antaqumu kat sini, taqumu kalau ikut maknanya ialah berdiri, tapi makna sini ialah bukannya makna berdiri bangun, berdiri kan, duduk dan berdiri kan, tapi maknanya al-qiyam kat sini. Al-qiyam maknanya at-tashmir. Ulama tafsir kata at-tashmir ni maknanya bersungguh-sungguh. Buat kerja satu benda, kalau kita panggil bahasa, kalau kita sebut bahasa Melayu kan, apa ni menyingsing lengan, gitu, itu tashmir. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, aku nak beri nasihat, katakan kepada mereka ni, aku nak beri nasihat kamu ke satu benda, iaitu kamu ni bersungguh-sungguh, antaqumu lillahi, untuk Allah, masna wa furada, berdua dan satu. Berdua dan satu tu, kenapa Allah Ta'ala sebut berdua dan kemudian Allah Ta'ala sebut satu, dan kemudian dia tak sebut ramai-ramai, gitu kan. Summa tatafakkaru, dan kemudian kamu berfikir. Maknanya kat sini Allah Ta'ala sebutkan, ulama tafsir kata dia kalau ramai dia tak jadi. Kalau nak fikir satu benda, dia tak jadi ramai-ramai. Dia dua paling bagus, tapi kalau tak mampu dua, tak dapat dua, seorang pun kena berfikir juga.
Tapi kalau lebih daripada tu dia tak jadi. Nanti orang ni cakap macam ni, orang cakap macam ni, dia tak jadi, tak sampai kepada satu benda kan. Jadi number ni yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ni bukan kita kan ciptakan tak. Jadi orang psikologi boleh lah nak fikir apa, nak belajar apa ke, nak kata nak buat teori apa ke, tapi Allah Ta'ala dah sebut kat sini, iaitu apa kan, berdua. Jadi kalau kamu nak fikir, kamu duduk berdua, kamu berfikir tentang apa, tentang yang selepas daripada ni. Ataupun kalau tak mampu nak buat berdua, seorang. Jadi apa dia kamu kena fikir, ma bisahibikum min jinnah, sebenarnya kawan kamu ni iaitu Nabi kita lah kan. Nabi ni sebenarnya Muhammad ni tak ada jinnah, tak ada gila. Sebenarnya cuba fikir elok, jangan duduk dengar cakap orang sangat kan. Jangan duduk ramai-ramai sangat kan. Kita sekarang kan ramai kan. Jadi sebab itulah bagus disarankan oleh setengah ulama kan, oleh setengah ulama iaitu kadang-kadang kita kena ambil masa kita ni, nama dia ialah duduk apa ni, duduk berkhalwah. Khalwah ni ialah maknanya duduk, bukan khalwat khalwah ni maknanya duduk bersendirian. Kita duduk dalam masjid ke, ambil masa kan, kita berfikir, tafakkaru kan. Sebab itulah kata kita ni disuruh iktikaf contohnya kan. Iktikaf masuk dalam masjid, iktikaf dapat pahala, kena berfikir kat situ. Masa orang tak ada lah kan, jangan cari mana bersunyi-sunyi. Kemudian sebab dalam masjid tak ada orang bising-bising kan. Tapi kalau pergi ke taman permainan memanglah bising kan. Jadi okey, jadi dia kata kat sini summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah, sahabat kamu ni tak ada gila. Kemudian seterusnya apa, in huwa illa nazirun lakum, dia ni hanyalah nak memberi peringatan saja. Tengok kan, dia ikhlas kan tak apa dia minta. Kemudian baina yaday azabin syadid, baina yaday azabin syadid, di hadapan azab yang sangat sakit kan, iaitu kenapa apa ni, dia kena apa, tak boleh maksudnya sini kan, Muhammad dia ada minta upah, tak ada minta upah kan, tapi dia nak cerita apa, takut nanti kan, nanti akan berlaku ni, akan berlaku kiamat dan sebagainya kan. Dan kemudian kul ma, katakan ma sa'altukum min ajrin, tengok dia kaitkan dengan upah kan. Maknanya dia tak minta upah kan, orang beri dia ambil lah, maknanya kan tak salah ambil, tapi maknanya bukan dia letakkan syarat kan, nak tu aku boleh upah, kena upah kan, barulah aku nak bercakap, aku upah barulah aku nak beri peringatan, upah baru nak bagi tazkirah, sebab contoh lah kan. Tapi bukan saya nak katakan apa ni yang apa ambil upah tu salah kan, tak kan, tapi maknanya bersyarat untuk bercakap tu, bersyarat untuk menyampaikan tu, itulah satu benda yang pelik sikit dalam dakwah ni. Fahuwa lakum kul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum, kemudian in ajriya illa 'ala Allah, semua upah aku balasannya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, segala-galanya adalah apa ni, wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, Allah Taala ni menjadi saksi di atas apa yang aku buat ni. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 48 pagi ni ialah apa, Allah Ta'ala kata kul inna rabbi yakzifu bil haqqi 'allamul ghuyub, Allah Ta'ala lah yang mencampakkan. Yakzifu ni ialah maknanya mencampakkan. Kalau ikutnya campak macam tu, campak tu campakkan tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan ni sebab apa? Sebab ada satu tempat lain dia kata yakzifu al-haq al-batil. Yakzifu bil haq al-batil, maknanya campakkan kebenaran tu di atas kebatilan, fayadmiruhu, kemudian dia akan hancur. Jadi maknanya dia macam campak lah seolah-olahnya kan. Tapi Allah Ta'ala berikan wahyu, dalam tafsir kata dia berikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi akan mencampakkan di atas benda-benda yang tak betul tu, dan benda-benda ini akan hilang, akan hancur tak lama lagi lah insya-Allah kan. Tapi memerlukan kepada campak. Kalau kita ni tak campakkan kepada kebatilan tu, macam mana dia nak hancur kan. Jadi kena campak tu. Kalau benda duduk kat tangan kita je, duduk bersama dengan kita, tapi kita tak buat apa, macam mana dia nak hancur? Macam mana dia nak apa ni, nak hilangkan benda-benda kerosakan tu. Sebab itulah kemestian, iaitu kita lah mesti berusaha untuk menyampaikan Islam itu kepada orang lain. Allah Ta'ala ni Allamul Ghuyub, dia maha tahu, dan juga Allamul Ghuyub, dia maha tahu benda-benda yang ghaib, benda-benda yang kita semua tak nampak kan. Okey, setakat itu saja pagi ni, insya-Allah. Jumpa lagi di esok hari insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.